Through the tears and the blood and the pain, you can still hear that voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Inspirasi, euforia, Islam, semua yang dimiliki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nasri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Tarikh-tarikh penting bagi pelanai kecil, PRK Parlimen Kemaman Terengganu dijangka diketahui pada hari ini. Satu mesyuarat khas bakal diadakan bagi tujuan tersebut dipengerusikan oleh pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh di Menara SPR Putrajaya bermula pada pukul 10 pagi ini. Isu kos sara hidup, masalah kesesakan banduan dalam penjara dan status terkini perkembangan projek laluan rel Pantai Timur ECRL antara isu yang menjadi tumpuan persidangan Dewan Rakyat di Kuala Lumpur pada hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat di laman rasmi Parlimen, isu kos sara hidup dibangkitkan oleh Datuk Rosul Wahid Perikatan Nasional Hulu Terengganu menerusi sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Rosul mahukan penjelasan tentang jaminan pihak kerajaan bahawa langkah mengapungkan harga ayam dan telur tidak akan membebankan rakyat yang sedang berhadapan dengan kos sara hidup yang tinggi. Sementara itu, dalam sesi soal jawab lisan pula, Datuk Mas Emriati Samsudin Perikatan Nasional Masjid Tanah bertanyakan tentang langkah bagi menangani isu kesesakan banduan di dalam penjara serta program yang dikenal BASI untuk membantu bekas golongan itu meneruskan kehidupan mereka agar tidak terjebak kembali dalam dunia jenayah. Kementerian Pendidikan KPM mengambil keputusan untuk menarik diri daripada menyertai Pesta Buku Frankfurt 2023 yang dijadual diadakan di Frankfurt, Jerman pada bulan ini. KPM menerusi satu kenyataannya menyebut bahawa keputusan tersebut dibuat selepas mengambil kira sikap pro-Israel serta sokongan terbuka pihak menganjur terhadap Israel. Kerajaan Melaka komited untuk terus memperkasakan seni, warisan dan budaya, terutama pantun serta mematabat dan melestarikan sejarah tokoh-tokoh tersohor negeri Melaka, khususnya dalam kalangan generasi muda. Bercakap kepada pihak media di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka, AIKRO, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, bagi usaha berkenaan, pihak Jabatan Pendidikan Negeri telah menyelaraskan pertandingan mencipta pantun warisan yang melibatkan murid sekolah di seluruh negeri serta pertandingan melestarikan sejarah sekolah. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya akan kudara pada pukul 2 petang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Euforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama perbezaan pendapat yang dapat kita terima supaya keadaan masyarakat itu duduk dalam keadaan harmoni dan tidak ada pergaduhan, perbunuhan. Mungkin di Malaysia tidak ada perbunuhan kerana fanatik kepada satu-satu pandangan, tapi di setengah-setengah negara ada sampai begitu terlalu fanatik kepada pandangan seseorang guru mereka, maka mereka akan berbunuhan. Jadi itulah buat permulaan dahulu Syafiq yang boleh saya kongsikan. Jelaskan doktor, bagaimanakah hari ini Islam itu sendiri?
menghasilkan beberapa buah novel. Dalam usaha penerbitan Warta Kinta ini, beliau dibantu oleh penolongnya, Haji Yang Hamzah. Surat khabar Warta Kinta dicetak dalam tulisan Jawi oleh Bersama Pres Pulau Pinang. Ianya berukuran 10.8 inci lebar dan 15.3 inci panjang, mengandungi 24 halaman. Surat khabar ini diterbitkan pada setiap hari Jumaat sebagai akhbar mingguan dari 24 Disember 1937 sehingga 10 Mei 1938 dan kemudian penerbitannya terhenti seketika. Pada 25 September 1939, surat khabar ini disambung semula penerbitannya sebagai surat khabar harian sehingga akhbar Warta Kinta ini terhenti penerbitannya pada tahun 1941. Walaupun usia akhbar Warta Kinta tidak lama, tetapi ia telah memberi semangat yang besar dalam usaha menyedarkan masyarakat Melayu pada masa itu, khususnya dalam soal pelajaran dan sosial dalam kalangan masyarakat Melayu. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Assalamualaikum, Nana. Buat apa tu? Nana okey tak ni? Sebenarnya kan, kebelakang ini Nana rasa susah sangat nak lelapkan mata. Nak buat kerja pun susah. Kadang-kadang tu Nana rasa senang lah nak hilang fokus. Dah rasa cemas tanpa sebab. Entahlah Betty. Nana ada juga rasa yang diri ni tak ada potensi. Tak boleh lah nak berjaya macam orang lain. Agaknya Nana ni memang tak berguna kan. Jangan fikir macam tu, Nana. Setiap orang ada kemampuan dan kejayaan masing-masing. Dan ini termasuk diri Nana sendiri. Ikan Nana, Betty rasa apa yang Nana cakapkan ni macam tanda-tanda kemurungan. Kebetulan Betty ada dengar yang IKIM akan mengadakan sebuah bengkel iaitu Bengkel Al-Quran dan Kesihatan Jiwa pada 7 November 2023 di Dewan Memorial Tun Hussein On, Kuala Lumpur. Betty yakin yang bengkel ini sangat berguna kerana akan ada pakar yang akan berkongsi nasihat dan panduan berkaitan stres, kebimbangan dan kemurungan. Selain itu, akan ada juga sisi perkongsian dengan pesakit yang berjaya melalui cabaran kesihatan mental. Macam mana pula dengan yuran penyertaan? Yuran penyertaan bengkel adalah sebanyak RM300. Oh, ya ke? Alhamdulillah. Terima kasih Betty. Sama-sama, Nana. Untuk pendaftaran dan tahu lebih lanjut, boleh layari www.ikim.gov.my atau hubungi urus setia di talian 036204 6320 atau 321 atau 325. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. Inspirasi Euforia Islami. Dengan kalimah suci Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Syafiq Saleh. Kita berada di Aspirasi IKIM jam 10 pagi ini sehingga 1 tengah hari nanti. Semoga baik-baik lagi yang kita dapat info, ilmu dan kefahaman. Terima kasih tim Warna Pagi, Pian dan juga Luke yang dah bersama-sama bawakan perkongsian bersama anda seperti tadi pelbagai pengisian menarik ni. Dan kita nak sambung lagi lah momentum ilmu kita di Radio IKIM. Sebab lepas ni nak belajar tentang undang-undang. Kita akan dengarkan perkongsian ilmu dari Profesor Dr. Zulkifli dari USIM untuk mengikuti beliau dalam rancangan syariah dan perundangan. Tonton di Facebook juga di YouTube IKIM. Dan sekarang kita nak tenang-tenang dan teruskan kita bawa keceriaan hidup kita ini dengan menggembirakan orang lain. Sebab bila kita buat orang lain gembira, maka Allah akan gembirakan kita dengan perkara-perkara yang tidak disangka. Jomlah kita bagi orang suka dulu. Moga-moga Allah bantu kita. Allah berikan berita-berita yang sentiasa memberikan makna yang seronok, yang kita rasa gembira dalam kehidupan ini. Tolong orang ataupun kita permudahkan urusan orang, itu antara yang boleh kita gembirakan orang lain. Jom sama-sama kita buat. Jom kita nak berhibur seketika. Buka tirai dahulu bersama dengan Halim Ahmad, lagunya Assalamualaikum. Kekal bersama IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Assalamualaikum, peace be upon you, salam sejahtera, suni pin'an, Assalamualaikum barakam. Assalamualaikum, peace be upon you, salam sejahtera.
ucapkan Assalamualaikum, peace be upon you, salam sejahtera Syurinian Alaikum barakam Assalamualaikum, peace be upon you, salam sejahtera Syurinian Alaikum barakam Ada miskin, ada kaya, ada majikan, ada pekerja. Namun jangan pula lupa hormat dan saling memulia. Biar penjabat tak sama, jangan pelagah dan sengketa. Segera ucap Assalamualaikum. 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 Salamku tuju buatmu. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua peiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Wang iklan adalah terhad. Bertakluk kepada permaran syarat. Kini dengan BioOxy Dispenser Superfine, anda dapat membeli satu sistem penapis air dengan 3 saluran, iaitu air panas, sejuk dan berakali. Harga promosi cuma RM2,798 saja. Itu pun dah termasuk penghantaran dan siap pasang. Boleh dibeli secara tunai atau secara ansuran ekonomi. Yang penting, belian secara tunai atau ansuran ekonomi, harga siap pasang tetap kekal. Sama harga tanpa sebarang caj tambahan. Bayaran permulaan deposit serendah cuma RM298 saja dan ansuran bulanan cuma RM210 saja. Itu pun cuma 12 kali bayaran sahaja. Yang bestnya sekarang ni ada bonus belian tunai iaitu
servis percuma yang bernilai RM900 untuk 3 tahun berturut-turut jika belian secara tunai. Pendek kata, kalau nak untung, boleh beli secara tunai, dan kalau nak mudah pula, boleh beli secara ansuran ekonomi. Bestnya bang! Dengan sijil halal dari JAKIM, lulus ujian tapisan sirim, waranti 1 tahun, jimat elektrik, dan yang paling penting, sesi keluarga kita dapat mengamalkan air minuman bersih, selamat dan berkualiti. Dan lagi bagusnya, pasal ada 3 saluran untuk diminum. Air panas, air sejuk dan berakali tu. Belilah Bioxy Dispenser Superfine. Belian secara tunai atau ansuran pada harga kekal sama. Tunggu apa lagi? Sebarang pertanyaan untuk pemasangan, hubungi Superfine Marketing 013-388-8317. 013-388-8317. Layari Facebook kami Superfine. Cepat, nak beli ke, nak servis ke, atau nak tukar dagang yang lama pun boleh. Jangan tunggu lagi sebelum promosi kehabisan. Dengan Superfine, suri rumah dikecualikan dari memasak air setiap hari. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kembali bersama untuk pertemuan di Aspirasi 11 dan pagi ini kita nak bawakan lagi perkongsian ilmu menerusi rancangan syariah dan perundangan. Nak ajak sahabat pendengar, rakan-rakan kita untuk sama-sama tonton juga di Facebook dan di YouTube IKIM Media sebab kita sedang bersecara langsung di situ. Boleh like, komen, share banyak-banyak. Kalau ada pertanyaan persoalan, boleh juga letakkan soalan anda itu di bahagian ruangan komen. Juga boleh WhatsApp saja ke talian konti 01129004 004. Waktu ini jom kita nak sama-sama untuk mendengarkan perkongsian ilmu dari yang berbahagia Profesor Dr. Zulkifli Hasan, merupakan profesor di Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia USIM yang pun ada bersama kita di talian. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafiq dan semua sidang penonton pendengar yang dirahmati Allah. Allahu Akbar kan. Mendengar kembali suara doktor. Namun bila kita dengar saja doktor, kita pasti nak dengarkan lagi perkongsian dari doktor yang mana kita nak belajar tentang ilmu undang-undang kan. Dan untuk kali ini doktor, kita nak bincang-bincang berkaitan dengan takaful dan undang-undang yang terlibat. Di awal ini doktor, boleh tak doktor berikan dulu sedikit mukadimah awal apa yang dikatakan tentang takaful itu dan mengapa perlu takaful? Silakan doktor. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton pendengar dan rahmat Allah sekalian. Sekali lagi kita bersama. Beberapa episod yang lalu kita berbicara tentang program syar'i, tentang hibah, dan hari ini kita teruskan dengan takaful. Pertama-tamanya saya ingin mengajak semualah kita bersama-sama mendoakan saudara kita di Palestin yang sedang melalui ujian yang sangat besar. Kita doakan. Hari ini pun saya sentiasa memakai selalu ya. Jadi sambil kita menambahkan pengetahuan, kita doa kepada Allah moga-moga saudara kita di Palestin itu dapat diberikan lindungan dan diberikan insya-Allah. Amin. Hadirin dan sediran penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita terus membicarakan tentang takaful, yang pertama saya mengatakan bahawa saya bukan ejen takaful dan saya tidak akan memberikan apa-apa kecenderungan terhadap mana-mana syarikat takaful yang ada di Malaysia. Jadi saya akan cuba menyentuh pada aspek konsep, kemudian dari aspek perundangan, dan mungkin ada beberapa nasihat ataupun pesanan kepada semua yang mendengar ini berkenaan keperluan kita kepada takaful ataupun perlindungan nyawa dan perlindungan harta itu sendiri. Jadi sebagai umumnya apa yang saya boleh kongsikan, mari kita tengok dulu position ataupun keadaan kesedaran orang ramai terhadap takaful ini. Kalau kita lihat kajian-kajian dijalankan kajian-kajian dijalankan bahawa di Malaysia ni penetration ataupun takaful atau termasuk insurans ni adalah sangat rendah. Dikatakan bahawa 85% lagi Syafiq tidak, rakyat Malaysia ni tidak mempunyai perlindungan sama takaful atau insurans lah. Jadi itu adalah satu benda yang sangat rendah. Malahan kalau kita tengok kadar polisi yang ada itu masih di bawah 40%. Sedangkan negara-negara maju dia punya kadar polisi insurans atau takaful itu sudah sampai ke 80 hingga ke ada yang sampai 100%. Jadi ini
situasi ataupun keadaan yang ada di Malaysia, maknanya masih ramai lagi rakyat kita tidak menyedari tentang kepentingan perlindungan ini. Barangkali ada kesalahfahaman ataupun mungkin ada terdesak dengan pelbagai komitmen bulanan dan sebagainya. Namun apa yang saya boleh kongsikan di sini, even kajian yang dibuat Bank Negara juga mendapati bahawa sangat-sangat masih potensi yang besar untuk rakyat Malaysia yang untuk mendapatkan takaful perlindungan, kerana bilangan mereka yang ada polisi ini adalah sangat rendah. Malahan boleh dikatakan satu kajian yang boleh buat Zurich takaful, satu daripada pertiga rakyat Malaysia ni dia tak ada protection langsung, kosong kan. Jadi kepada semua sidang penonton dan rahmat Allah sekalian, apa yang saya boleh kongsikan di sini, takaful ini adalah sangat penting kerana ianya adalah untuk perlindungan pendapatan, perlindungan harta, perlindungan nyawa, perlindungan hutang, dan juga ini mungkin kelebihan takaful, iaitu ada kelebihan dari segi aspek pelaburan dan sebagainya. Jadi kita terus kepada apa itu takaful, ya, supaya selepas ni kita akan terus menjurus kepada undang-undang ataupun statute yang berkaitan lah, ya. Jadi takaful ini adalah suatu skim, ya. Kalau zaman dahulu, ianya daripada zaman para sahabat, daripada zaman Rasulullah sudah ada skim, tetapi ia tidaklah kompleks dan tidaklah sistematik kerana ianya adalah bersifat ringkas, ya. Sudah ada sistem sebagai contoh aqilah, sistem diyah apabila pembunuhan ataupun kes kematian, maka mereka mengumpul wang-wang untuk membayar diyah sebagai contoh aqilah, ya. Sistem adawawin apabila Saidina Umar memperkenalkan pemerintahan, apabila ada apa-apa disaster ataupun keperluan, maka dikumpulkan pelbagai peruntukan, maka diberikan bantuan. Maknanya sudah ada pool of fund itu. Dan banyak lagi beberapa contoh yang saya boleh berikan. Yang paling terdekat adalah khairat kematian, kan? Khairat kematian tu apabila satu kampung, satu taman, mereka kumpul RM100 seorang, dikumpulkan apabila ada kematian digunakan. Nah, itu adalah di antara ciri-ciri takaful yang berbentuk mudah dan ringkas, tetapi apa yang kita maksudkan di sini adalah berbentuk yang lebih kompleks, sistematik dan berimpak tinggi. Jadi saya rumuskan takaful itu adalah satu skim yang berdasarkan bantu-membantu. Takaful ini adalah jamin-menjamin di antara peserta takaful ke dalam satu fund dan satu tabung, dan sekiranya apa-apa berlaku, maka mereka akan bantu-membantu. Jadi Syafiq, apa yang saya boleh katakan di sini adalah bukan setakat perlindungan, bukan setakat kita menyertai skim itu, tetapi yang paling penting adalah kita juga telah pun bersedekah untuk bantu-membantu di antara satu sama lain, dan akhirnya dapat menjamin di antara satu sama lain dalam keadaan kesusahan, ya. Jadi Syafiq, sebelum saya kepada soalan seterusnya, mungkin saya akan kongsikan sedikit tentang mengapa perlu takaful ni, kan? Mengapa perlu takaful? Kerana yang pertama, kerana insurans itu telah pun diijmakkan ataupun telah pun diisytiharkan tidak harus ataupun haram, ya. Kalau kita tengok di tingkat dunia, Majma' Fiqh OIC pada tahun 1985 telah pun mengisytiharkan bahawa insurans konvensional itu tidak boleh, ya. Begitu juga dengan Council of Grand Ulama di Saudi, di Pakistan, Research Institute of Al-Azhar di India, dan hampir keseluruhannya, ya. Malahan di Malaysia, Muzakarah Jata Kawasan Kebangsaan kita pun telah pun memutuskan bahawa insurans nyawa dan insurans itu adalah tidak harus, ya. Dan kesemua majlis fatwa ini telah pun mengatakan bahawa oleh kerana insurans itu adalah haram ataupun tidak diharuskan, maka takaful adalah instrumen ataupun konsep yang diterima pakai sebagai sesuatu yang harus. Itulah yang ingin saya tekankan di sini, bahawa yang pertamanya adalah kita bukan setakat untuk mendapat perlindungan, tetapi apabila kita mendapat perlindungan, ianya berlaku dalam keadaan yang patut syariah diredai. Itu Syafiq, ya, sebagai permulaan. Masya Allah, itu dia, jelas doktor. Kita faham di situ bagaimana takaful ini dapat membantu kita dan memberikan manfaat yang banyak kepada kita. Dan sebenarnya bila kita cakap tentang takaful, pasti juga ada polisi-polisi yang terlibat, dan kita nak tahu apa undang-undang yang terkandung dalam takaful ini yang sama-sama melindungi kepada pemberi takaful dan
dan orang yang mendapat takaful itu. Nanti kita akan bincangkan selepas ni apa undang-undang dan polisi yang terlibat. Okey, doktor, kita nak berehat seketika, doktor. Tenang-tenang sekejap. Okey, dan kita akan kembali selepas ini untuk sambung lagi menerusi perbincangan kita pada kali ini. Okey, berehat seketika, jangan ke mana-mana, kekal bersama Radio IKIM. Sesungguhnya kecintaan, kerinduan dan kenangan terhadap junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bahagian yang tak pernah lekang dari kehidupan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Memang begitulah perintah Allah Ta'ala untuk mencintai kekasihnya ini dengan sepenuh jiwa raga. Dan demikian itulah yang berlaku dalam kehidupan para sahabat salafus saleh, awliya dan salihin. Moga Allah meridai mereka sekalian. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa junjungan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Mafhumnya, tidaklah sempurna iman setiap orang darimu hinggalah dia mencintaiku lebih dari cintanya kepada bapanya, kepada anaknya, dan kepada seluruh manusia. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Al-Imam At-Tabarani meriwayatkan hadis bahawa ada seorang sahabat datang menghadap junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengadu dengan katanya, "Ya tuanku, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih kucintai dari anak istri dan hartaku. Sesungguhnya bila aku terkenangkanmu, aku tak mampu sabar menahan rindu hingga aku datang dan memandang kepadamu. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku terkenang bahawa kita akan mati meninggalkan dunia ini. Maka tahulah aku bahawa di akhirat nanti dirimu akan diangkat Allah untuk bersama para nabi. Adapun aku, jika aku masuk syurga sekalipun, tidak dapat bertemu denganmu." Dari sebab pengaduan itu, Allah Ta'ala pun menurunkan ayat ke-69 dari surah An-Nisa. "Wa may yuti'illaha war rasul فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا." Mafhumnya, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama dengan golongan yang Allah kurniai nikmat, kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, dan mereka itulah teman-teman yang baik. Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadhi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Radio IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Syukur Alhamdulillah. Masih lagi bersama saya Syafiq untuk pertemuan di Aspirasi 10.1. Kita berada di rancangan Syariah dan Perundangan. Jom tonton sekarang di YouTube juga di Facebook sebab kita boleh sama-sama berinteraksi dekat situ. Okey, terus saja boleh tonton perkongsian ilmu bersama dengan yang berbahagia Profesor Dr. Zulkifli Hassan, merupakan profesor di Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Okey, kita nak teruskan lagi bincang-bincang kita berkaitan dengan takaful dan undang-undang yang terlibat. Tadi dah pun kita faham bagaimana yang dikatakan takaful itu. Paling mudah seperti apa Dr. sebut tadi, kharat kematian. Kan kita kumpul-kumpul dalam kampung kita, kawasan taman kita tu, kalau ada berlaku apa-apa kematian, kita gunakan wang kumpul kita itu untuk berikan manfaat kepada orang yang memerlukan di situ. Okey, bila cakap takaful Doktor, ada tak apa-apa undang-undang yang terlibat? Sebab kita nak tahu undang-undang ni dia melindungi kita daripada orang yang memberikan khidmat takaful itu, dan kita yang menerima takaful itu, apa yang boleh dituntut dan pelbagai lagi yang terlibat dalam isu ini. Bagaimana Doktor? Silakan. Okey, terima kasih Syafiq. Okey, sebelum ni kita dah faham tentang mengapa perlu takaful, ya. Sekarang ni kita terus kepada keperluan untuk melindungi industri dan juga melindungi pengguna customer takaful, ya. Jadi sidang penonton, pendengar yang dirahmati Allah sekalian, usaha-usaha untuk melaksanakan takaful ini bukanlah mudah.
bermula pada sekitar 1970-an dan 1980-an, dan akhirnya Malaysia telah pun menubuhkan syarikat takaful yang pertama di Malaysia pada 1984 setelah diluluskan oleh Parlimen Akta, dipanggil Akta Takaful 1984, ya. Dan boleh saya kongsikan di sini bahawa ini adalah mungkin satu-satunya setakat mana pengetahuan saya, akta di Parlimen yang menggunakan perkataan Arab. Iaitu Akta Takaful. Jadi belum ada lagi akta yang gunakan perkataan Arab. Jadi perkataan Akta Takaful. Jadi menarik. 1984 ini merupakan akta takaful yang mungkin pertama di dunia. Kerana kebanyakannya di negara-negara lain, mereka pakai undang-undang sedia ada. Mereka tidak meluluskan undang-undang khas. Tetapi Malaysia, kita meluluskan undang-undang khas, Akta Takaful. Maka Syarikat Takaful Malaysia Berhad telah ditubuhkan pada 1984. Itu merupakan Akta Takaful, akta pertama, ya. Jadi umumnya akta tersebut adalah menjadi akta utama, menjadi rujukan kepada semua pemain takaful. Pada waktu itu tak banyak. Pada waktu itu yang pertama adalah SKMB, kemudian diikuti selepas beberapa tahun selepas itu barulah adanya syarikat takaful yang lain. Buat pengetahuan pendengar, sekarang ini kita daripada 1 sampai 84, sekarang ni kita sudah ada 15 syarikat takaful di Malaysia. Jadi kalau siapa nak tahu syarikat takaful apa itu, boleh tengok di laman sesawang Bank Negara Malaysia terkini. Ya. Ada 11 syarikat takaful keluarga dan ada 4 syarikat takaful am. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setelah 1984 sehingga 2013, ya, maka kita lihat puluhan tahun akta takaful itu dilaksanakan, dikuatkuasakan. Akhirnya pada tahun 2013 kerajaan telah meluluskan satu undang-undang baru, ya, iaitu yang dipanggil sebagai Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Jadi sekarang ini Syafiq, undang-undang utama menjadi rujukan adalah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, ya, yang menggabungkan keperluan patuh undang-undang perbankan dan juga takaful, ya. Jadi itu adalah undang-undang yang pertama yang tuan-tuan, saya kongsikan selepas ini sedikit tentang beberapa requirement ataupun keperluan untuk patuh ke undang-undang daripada dalam akta. Bagaimana akta ini melindungi pelanggan ataupun peserta takaful. Yang kedua adalah yang dipanggil sebagai TOF, iaitu Takaful Operational Framework, ya. Kita ada undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen, dan kita ada satu TOF ataupun garis panduan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia, Takaful Operational Framework, ya. Dan Takaful Operational Framework ni sangat detail, sangat terperinci. Dekat situlah mendetailkan tentang macam mana nak buat claims, macam mana nak buat pelaburan, macam mana nak mengoperasikan takaful fund. Sekiranya ada defisit dalam takaful fund, sangat detail. Dan inilah yang menjadi rujukan utama kepada semua syarikat takaful di Malaysia yang sebenarnya melindungi pelanggan, melindungi peserta takaful, ya. Iaitu yang kedua, iaitu garis panduan ataupun Takaful Operational Framework. Dan yang ketiga adalah Syariah Governance Policy Document. Ini adalah dokumen yang juga garis panduan tentang bagaimana kita memastikan semua aspek produk dan perkhidmatan takaful ini mematuhi syariah. Perlu mematuhi syariah governance, iaitu governance syariah, tata kelola syariah. Jadi ini ada 3 utama takaful framework dalam undang-undang yang berkaitan, ya. Jadi mungkin saya boleh kongsikan dengan semua penonton bahawa apakah keperluan ataupun kepentingan undang-undang ni. Itu sangat penting. Sebab apa? Sebab sekiranya kita faham bahawa inilah undang-undangnya, maka sekiranya ada dispute, ada pertikaian, ataupun kita ada mana-mana syarikat takaful yang culas, maka kita boleh menggunakan undang-undang ni. Sama ada AI, Akta Perkhidmatan Kewangan Islam, maupun Takaful Operational Framework. Sebab jika mereka tak patuh, maka Bank Negara boleh mengambil tindakan, malahan boleh diberikan tindakan undang-undang yang mengikut akta tadi. Okay, yang pertama, apa yang penting dalam Akta Perkhidmatan Kewangan Islam ni, yang pertama adalah kepatuhan syariah tu. Jadi tuan-tuan, kalau kita pergi konvensional, kita tak perlu patuh syariah. Tapi kalau kita pergi takaful, jadi sekiranya kita merasakan ada beberapa pertikaian ataupun persoalan,
tidak patuh syariah, kita berhak untuk mengetahui dan mendapatkan pengesahan itu. Kerana apa? Kerana di dalam section 29 Akta ini mewajibkan semua syarikat ataupun operator takaful ini mematuhi, malahan sekiranya tidak mematuhi akan dikenakan hukuman denda maupun boleh dipenjara dan boleh didenda, dipenjara dan sebagainya, ya. Itu yang pertama, iaitu kepatuhan syariah yang menjadi dipanggil dalam undang-undang statutory duties. Maknanya tanggungjawab statutory. Kalau tak buat, kena hukum. Yang itu merupakan yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, sidang penonton dan rahmatullah sekalian, jika dulu syarikat takaful ni dia gabung dua, iaitu dia menawarkan syarikat takaful keluarga dan juga syarikat takaful am. Okay? Tetapi akta ini telah pun membebaskan kedua-duanya, iaitu telah pun mengasingkan kedua-duanya. Jadi tuan-tuan, sidang penonton, jika ada syarikat takaful yang mendakwa mereka ada dua-dua bisnes, itu salah. Kerana apa? Keperluan di dalam akta ini, syarikat takaful keluarga satu entiti, syarikat takaful am satu entiti yang lain. Ya? Takaful keluarga ni adalah takaful nyawa lah. Ia melibatkan sekiranya hilang nyawa, kecacatan, kemalangan. Ini merupakan takaful keluarga. Takaful am ni melibatkan fire takaful, kebakaran, melibatkan kereta, harta lah. Okay? Perlindungan harta. Jadi itu yang kedua, iaitu tidak ada mana-mana syarikat takaful yang offer dua-dua. Kena diasingkan. Sebagai contoh, saya merupakan penasihat syariah kepada sebuah syarikat ini. Kami telah pun memecahkan dua syarikat kepada satu syarikat takaful keluarga dan syarikat takaful am. Ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, ini saya nak beritahukan kepada semua penonton bahawa syarikat takaful yang mendapat lisens di bawah akta ini mestilah public company. Kalau ada jumpa syarikat takaful yang diklaim dia adalah sedaran berhad, itu tipu. Sebab menyalahi akta. Jadi semuanya adalah public company ataupun syarikat awam. Macam mana nak faham syarikat awam? Ianya mesti tersenarai di bursa. Itu senang. Ya? Jadi semua syarikat takaful, 15 syarikat takaful di Malaysia, dia adalah public company. Dia adalah syarikat awam. Okey. Ada beberapa lagi perkara yang mungkin saya tak tahulah sama ada semua minat dengan undang-undang ni. Saya memang seronok lah, saya memang suka dengan undang-undang ni. Cuma saya nak kongsikan perkara, ada beberapa perkara yang menarik dalam. Ya? Okey. Sebelum ini, sekiranya seseorang mendapatkan takaful, okey, maka mereka boleh menominatkan ataupun menamakan wang tersebut, wang pampasan itu setelah mereka meninggal kepada isteri ataupun kepada siapa-siapa. Ya? Jadi sebelum ini ada yang membuat keputusan bahawa wang pampasan itu dijadikan faraid, ya, jadi harta pusaka, betul? Ya. Ada juga yang katakan boleh jadi hibah, maknanya bolehlah dapat kepada isteri. Ya. Jadi di bawah akta ni dia mudah, dia menyelesaikan isu, iaitu di dalam kes ini, ya, sekiranya seseorang itu sebagai contoh Syafiq ataupun saya ingin menghibahkan pampasan itu kepada isteri ataupun kepada sesiapa, saya ingin jadikannya sebagai hibah, maka dibolehkan. Maknanya sekiranya jadi hibah, wang pampasan itu akan menjadi hak milik isteri 100%. Ya. Okey. Saya juga boleh memilih ianya adalah pusaka. Maknanya ianya kena difaraidkan. Jadi akta telah pun menyelesaikan isu ini dan tanpa ada apa-apa pertelingkahan, kerana akta ini telah memberikan di bawah jadual 10 itu telah memberikan kelebihan kepada semua peserta takaful untuk memilih di antara keduanya. Jadi itu yang saya boleh kongsikan sedikit. Ada banyak lagi ciri-ciri ataupun keperluan ataupun dalam akta ini. Namun begitu, apa yang saya boleh katakan kepada sidang penonton sekalian, boleh rujuk akta ini dan boleh melihat kepatuhan undang-undang dan keperluan. Yang paling penting sekarang yang saya nak kongsikan kepada Syafiq di bawah section 65 ni, ini pada penonton mana-mana yang susah nak dapat claims, mana kepada yang ada isu dengan takaful ini, sesungguhnya di bawah section 65 ini dia mengatakan, ini saya sebagai seorang pengamal undang-undang juga, sekiranya ada konflik, ya, dalam akta itu mengatakan dalam section 65, sekiranya ada konflik di antara shareholders, pemegang saham, dan juga dengan peserta, kan ada konflik, dalam akta dia kata mesti utamakan, aulakan pelanggan ni, peserta takaful. Itu yang hebatnya akta ni, iaitu
untuk sentiasa menyebelahi dan melindungi peserta takaful. Ken. Masya Allah, itu dia kita faham di situ apa yang terlibatnya polisi undang-undang yang kita kena faham supaya tidak berlaku apa-apa masalah pada masa akan datang kan, bila kita dah buat caruman takaful ke ataupun nak buat tuntutan takaful ke, semua itu dah termaktub dalam undang-undang di Malaysia. Okey, doktor, nanti ada juga yang bertanya ni, ada beza tak doktor takaful dengan insurans? Macam lebih kurang sama je. Nanti kita belajar doktor apa perbezaannya dan apa nasihat doktor apabila kita nak melaksanakan ataupun mengambil mana-mana takaful lah, apa perlu kita siap sedia supaya kita dapat faham di situ. Baik, kita nak berehat seketika doktor, akan kembali selepas ni dengan perkongsian selanjutnya. Okey, untuk anda jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Khalidu bil Qur'ani huwa imamuna ala hidayatillahi amitna. Khalidu bil Qur'ani huwa imamuna ala hidayatillahi amitna. Kalamu Rabbina hidayatuna, ata'u Jibril ala rasulina. Kalamu Rabbina hidayatuna, ata'u Jibril ala rasulina. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. 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 Maka sebagaimana yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan kurniakan dan berikan kepadanya faham tentang agama. Di mukaddimah kitab ini, Al-Imam Al-Ghazali berpesan perkara pertama yang perlu diingatkan kepada orang yang ingin menuntut ilmu adalah membenarkan niat dan tujuannya menuntut ilmu. Sampai Al-Imam Al-Ghazali tidak berpesan dengan kelebihan ilmu dulu, tapi memberi ingatan kalaulah kita berniat dengan ilmu untuk mendapat keduniaan, untuk mendapat harta, untuk mendapat pandangan dari manusia, kita adalah orang-orang yang rugi. Sebenarnya ini juga yang perlu kita ingatkan kepada ahli keluarga kita, anak-anak kita. Kita kena ubah trend kita. Dengar Radio IKIM secara percuma menerusi aplikasi IKIM, Audio Plus dan MyTV mana-mana di peranti pintar anda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Syukur kita kembali lagi bersama pertemuan untuk Aspirasi 10.1. Saya Syafiq Saleh masih temankan anda untuk rancangan syariah dan perundangan. Kita nak hadir lagi perkongsian ilmu bersama-sama dengan tetamu kita yang masih lagi berada di talian, iaitu tak lain tak bukan yang berbahagia Profesor Dr. Zulkifli Hasan, merupakan profesor di Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Okey, kita bincang dalam tajuk kita iaitu takaful dan undang-undang yang terlibat. Doktor, cakap tentang takaful. Ada juga yang bertanya, doktor, ada beza ke takaful dengan insurans? Macam lebih kurang sama je, doktor. Tapi ada tak apa-apa yang perbezaannya di situ, doktor? Bagaimana? Okay, Assalamualaikum sekali lagi bersama kita untuk menjawab soalan seterusnya berkenaan dengan perbezaan. Jadi, kerap kali soalan yang diajukan berkenaan dengan perbezaan di antara insurans dan takaful. Kebanyakannya ada mengatakan ianya adalah sama, malahan benefit ataupun manfaat daripada insurans itu
kadang-kadang insurans itu lebih murah dan sebagainya. Jadi ingin saya tekankan di sini bahawa apa-apa keputusan yang kita buat, yang paling pertama adalah untuk memastikan semua muamalat kita, semua apa yang kita lakukan itu adalah patuh syariah, iaitu menepati syariah. Jadi seperti yang saya beritahu sebentar tadi, perkara yang pertama adalah insurans itu tidak diharuskan. Malahan bukan sahaja Majlis Fatwa Kebangsaan, tetapi Majlis Fatwa sedunia, Majma' Fiqh sedunia telah pun mengisytiharkan bahawa insurans konvensional itu tidak harus. Malahan fatwa-fatwa di negara-negara seperti di India, di Pakistan, di Saudi, di Sudan dan hampir di seluruh dunia yang telah pun menetapkan bahawa insurans itu konvensional itu adalah tidak harus, sama ada insurans nyawa ataupun insurans am. Jadi itu adalah perbezaan pertama. Perbezaan pertama. Namun begitu, mungkin ada perbezaan-perbezaan yang saya boleh kongsikan di sini dari sudut undang-undang maupun dari sudut perspektif syariah. Mungkin kelebihan yang pertama takaful ini adalah konsep takaful itu sendiri. Kerana konsep takaful itu sendiri berbanding dengan insurans. Insurans adalah jual beli, iaitu kita beli premium dan syarikat insurans akan menjanjikan balasan yang berbentuk perlindungan. Maknanya kita berjual beli. Apabila kita berjual beli, maka elemen komersial itu ada dan tidak ada elemen yang bantu-membantu elemennya. Tetapi dalam takaful, oleh kerana takaful itu maknanya jamin menjamin, ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, maka konsepnya tadi bukan lagi jual beli premium. Tuan-tuan Jadi konsepnya adalah apabila setiap pelanggan yang memberikan bulanan takaful itu dianggap sebagai bersedekah. Itu yang menarik Pada akhirat kematian, iaitu semua pelanggan-pelanggan tadi, mereka menyertai satu skim untuk tolong-menolong. Itu dipanggil sebagai at-tabarru'. Maknanya apabila kita bukan beli, tetapi kita tabarru', maknanya kita bersedekah. Maknanya kita memberikan sumbangan kepada satu pool of fund ini untuk bantu-membantu di antara orang lain. Itu yang pertama, tabarru'. Ini bermakna, ini kelebihan takaful, iaitu apabila kita menyertai takaful, pahalanya akan mengalir. Kerana apa? Kerana kita sudah pun memberikan satu sumbangan untuk membantu siapa-siapa yang susah. Itu yang pertama, konsep at-tabarru'. Alright. Jadi perbezaan yang ketiga adalah dari segi aspeknya, adalah dari segi aspek prinsip dia. Prinsip juga operasi dia. Sebagai contoh, di dalam konteks takaful, apabila kita sudah tabarru', maka kita sudah ada tabung kesusahan dipanggil sebagai takaful fund itu, maka yang akan mengoperasi dan memantau dan menguruskan fund itu dipanggil sebagai takaful operator. Dan kontraknya itu kita akan lantik mereka sebagai wakil ataupun wakalah, kontrak agency. Namun begitu dalam kontrak insurans ini berbeza. Kita dah jual, maka dia terpulang kat dia lah, dia nak bagi bila-bila Maknanya kontrak itu bukan kontrak wakil agensi, tetapi dalam takaful kita ada kontrak agensi, iaitu kontrak melantik takaful operator Zurich ke syarikat takaful Malaysia ke Etika ke sebagai wakil ejen kita yang akan menguruskan. Itu ada antara prinsip yang berbeza. Dan prinsip yang seterusnya adalah berkenaan dengan aspek tentang keuntungan. Keuntungan. Dalam insurans, dia tidak ada satu had untuk mereka melabur dan membuat keuntungan di tempat-tempat yang dilarang dalam syarak. Maknanya mereka boleh menggunakan wang premium itu untuk mereka melabur di syarikat judi, melabur di tempat-tempat yang tidak patuh syariah, di kasino, di tempat-tempat hiburan yang ada menjual arak, di tempat-tempat yang merosakkan alam sekitar. Maknanya tidak ada dimensi etik yang didefinisikan oleh syariah. Tapi di dalam takaful, fund yang tadi mestilah dilaburkan di tempat yang patut syariah. Yang menyebabkan kita semua merasa begitu peace of mind, merasa aman. Kerana apa? Apabila
berhala kita memberikan sumbangan, malahan mana-mana pelaburan itu juga diletakkan di tempat yang patuh syariah, yang patuh syariah. Jadi itulah di antara perbezaan dan kelebihan takaful ini. Namun begitu, Syafiq, ada juga yang saya baca pada saya, Prof. Zul, takaful ini sebenarnya tak percaya kepada qada dan qadar. Maknanya kita kena tawakal kan. Maknanya kita kepada qada qadar. Okey, ini yang saya nak betulkan, persepsi ataupun perspektif setengah sebahagian dalam masyarakat kita tentang konsep qada dan qadar tawakal. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, yang Rasulullah SAW bersabda, aqilha wa tawakkal, kan? Maknanya Rasulullah kata, ikat unta kamu, betul baru tawakal. Kan? Maknanya kita punya bersedia dan berusaha barulah kita bertawakal. Malahan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang mengatakan bahawa lebih baik kamu tinggalkan anak dan isteri kamu dengan kesenangan berbanding dengan kamu meninggalkan mereka daripada keadaan yang meminta-minta. Jadi apa yang saya rumuskan di sini, apa yang saya rumuskan, takaful itu merupakan satu konsep yang sangat indah yang berbeza dengan insurans. Konsep takaful itu ada di dalamnya konsep yang bantu-membantu, jamin-menjamin, dan dalam masa sama ada konsep pelaburan yang boleh dapat menjana ekonomi. Itulah kelebihan takaful yang sepatutnya, yang saya kata tadi bahawa lebih 85% rakyat Malaysia tidak mempunyai perlindungan itu, kita kena fikirkan, dan saya nasihatkan mengikut financial planning yang umum, bahawa kalau boleh, Syafiq, kita peruntukkan 10% daripada pendapatan kita, 10% pendapatan bulanan kita untuk perlindungan ini. Perlindungan nyawa dan perlindungan harta kita. Ya, Okey, Masya Allah, jelas doktor. Kalau lihat di situ bagaimana kita semua Islam adanya kaedah ini supaya kita boleh buat persiapan untuk kita kan dalam perlindungan pendapatan, perlindungan harta, nyawa, hutang di situ. Dan juga pelaburan. Sekarang ni pun syarikat-syarikat takaful insurans pun dah masukkan sekali dengan pelaburan. Adakah juga mengikut keadaan undang-undang juga, doktor? Bagaimana tentang pelaburan tu, doktor? Bagaimana? Ya, betul. Okey, dalam pelaburan ini ada beberapa keperluan ataupun kepatuhan undang-undang dan kepatuhan syariah yang perlu dipatuhi oleh semua syarikat takaful. Yang pertama di dalam Akta Kewangan Islam itu, Akta Perkhidmatan Kewangan Islam menyebut bahawa apa-apa pelaburan itu mesti memastikan interest ataupun kepentingan partisipan, peserta-peserta itu diutamakan. Malahan sekiranya ada tabung itu tidak cukup untuk cover claims, kan? Maknanya ada orang itu tabung, maknanya syarikat pemegang saham itu perlu meminjamkan wang mereka terdahulu untuk memastikan cukup untuk cover kepada claims dalam fund itu. Itu yang pertama. Malahan untuk pelaburan, Syafiq, pendetailan pelaburan itu ada di dalam operational framework. Dia bawa rangka takaful, operasi takaful yang saya sebutkan tadi, yang sangat terperinci, yang dikeluarkan oleh Bank Negara. Jadi semua syarikat takaful di Malaysia perlu mematuhi takaful operational framework dalam pelaburan ini. Ya, berapa keperluan yang mereka perlu adakan. Mereka tidak boleh campurkan di antara takaful fund dengan shareholders fund. Mereka asingkan di antara takaful fund dengan investment fund dan sebagainya. Jadi itu di antara keperluan yang perlu, yang saya rasa kalau penonton nak tahu pun boleh. Namun begitu ia agak teknikal lah. Cuma apa yang saya boleh katakan, saya ingin memberikan satu jaminan bahawa kerangka perundangan telah pun melindungi, malahan telah pun memberikan garis panduan pelaburan yang sewajarnya kepada syarikat takaful yang akan memberi manfaat kepada pengguna ataupun peserta takaful. Kan, insyaAllah semoga kita faham di situ daripada apa pun aspek yang dimasukkan sekali dalam takaful maupun insurans, semoga ia mengikut undang-undang yang telah pun ditetapkan di negara kita di Malaysia. Doktor, terima kasih banyak-banyak, Doktor, atas perkongsian yang sangat bermanfaat ini. Saya kira hingga waktu ini saja pertemuan kita. Masya Allah, kalau boleh banyak lagi nak sembang panjang lebar ni, tapi masa kita ni agak terhad. Namun insyaAllah kita akan sambung lagi untuk perkongsian kita yang berikutnya. InsyaAllah, Doktor, semoga baik-baik di sana, Doktor, bersama dengan warga Yusim. Kirimkan salam kami untuk sahabat-sahabat di sana, Doktor. InsyaAllah jumpa lagi, Doktor. Baik-baik di sana. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang terus ikuti Bola Bicara menerusi rancangan syariah dan perundangan. Terima kasih kepada anda yang berada juga di platform media sosial. Like, komen, share untuk manfaat kita bersama-sama. Okey, dan kekal bersama IKIM sebab banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Konflik kemanusiaan masih berterusan di Palestin. Terkini dilaporkan berpuluh ribu rakyat Palestin kehilangan tempat tinggal, ribuan kematian dan kecederaan serta ribuan lagi dilaporkan hilang. IKIM dan Muslim Care Malaysia merayu kepada para dermawan untuk menggulurkan sumbangan terbaik anda melalui tabung kemanusiaan Palestin, IKIM dan Muslim Care. Salurkan sumbangan anda ke Bank Islam Malaysia di nombor akaun 142010093666. Semoga sumbangan anda dapat membantu saudara seagama kita di Palestin meneruskan kelangsungan hidup mereka. Baca talbiyah, Mat. Iyalah Mak Su, insya-Allah saya nak ke umrah hujung bulan ni. Ya ke, Mat? Dengan siapa? Dengan Zahazan Travel. Ustaz Zahazan ada syarikat pelancongan ke, Mat? Iyalah Mak Su, ramai dah pergi umrah dengan Zahazan Travel. Ada banyak lagi destinasi yang Zahazan Travel kendalikan. Selain umrah, seperti Balkan, Uzbekistan, Baitul Maqdis, Turki dan Eropah pun ada. Ramai yang dah pergi dan sedang buat tempahan dengan Zahazan Travel ni. Macam mana nak pergi dengan Zahazan Travel ni, Mat? Senang je Mak Su. Hubungi 011-5862-9475 atau layari www.zahazantravel.com. Allah telah jelaskan betapa hebatnya hikmah bersedekah. Bersedekahlah dan pahala mengalir tanpa henti. Allah juga akan bantu lapangkan kesusahan kita. Ayo kita berinfak dan berwakaf untuk pembinaan Kompleks Masjid Bandar Tasik Kesumah Kombat di talian 012-850-2280. Saya ulang 012-850-2280. Anda anggota koperasi atau usahawan koperasi maupun individu yang berminat untuk mendalami ilmu tentang tadbir urus koperasi dan perniagaan? Jom sertai kursus di Institut Koperasi Malaysia, IKMA. Kami menyediakan pelbagai jenis kursus dan latihan khas untuk para kooperator dan usahawan. Maklumat lanjut layari www.ikma.edu.my atau ikuti kami di Facebook Institut Koperasi Malaysia. Institut Koperasi Malaysia, pencetus minda koperasi negara. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM.